Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carian nama Nick A. Ramlee membawa saya kepada sebuah website www.nickaramlee.com yang melihatkan satu keunikan sentuhan hiasan dalaman oleh insan yang cukup istimewa yang terkenal di luar negara. Sekarang ini bertemu empat mata bersama saya adalah Nick A. Ramlee. Inilah tuan empunya badan yang telah pun termasyur di luar negara dari segi hiasan dalaman. Nick, nama anda begitu gah tersohor, terutamanya di UK, di US. Boleh tak anda kongsikan dalam bidang hiasan dalaman, sejauh manakah mereka-mereka di luar negara mengenali anda? Saya rasa orang mengenali saya melalui tips-tips yang saya telah tulis dari majalah ataupun surat khabar ataupun online magazines. Dari situlah nama saya orang kenali dan melihat cara-cara design saya melalui website saya dan juga portfolio saya. Klien-klien saya semua berbagai atasan ya, yang profesional, orang muda dan juga orang yang agak umur dalam jangka umur dan 50-an lebih. Jadi diorang berjumpa saya akan berjumpa mereka, berbincang apa yang mereka suka dan apa yang mereka tak suka. Jadi bila dah selesai tu, saya selalunya suruh diorang buat homework mereka sendiri dan suruh ambil gambar-gambar ataupun magazine apa yang diorang suka lah. Dan diorang akan tunjukkan saya. Dari situ saya akan faham apa diorang nak. Inspirasi saya dapat dari pembacaan, research saya dan juga bila saya keluar daripada ruang kerja saya, dari restoran, berbincang dengan seseorang individual juga memberi saya inspirasi. Sebagai seorang pereka hiasan dalaman, banyak inspirasi saya peroleh dari pelanggan saya juga. Bila kita berbincang, tukarkan kita punya design brief, design itu semua, kita dapat ilham antara satu sama lain. Saya belajar dari diorang belajar dari saya juga. Itulah Nick ni. Dan dikabarkan Nick mencipta nama di luar negara atas usaha susah payah perik getih sendiri. Ya. Boleh tak kongsikan dengan kami sebagai satu sumber inspirasi bagaimanakah Nick mula mencipta nama di luar negara? Pertama sekali, biasalah kita belajar. Saya pernah kerja di Malaysia. Masa kerja di Malaysia pun agak susah juga ya, sebab company tak memberi kepuasan ataupun kepercayaan kepada seorang junior designer. Jadi lepas tu saya kata ini semua tak cukup, saya kena belajar luar negara. Sebab interior design bukan hanya hiasan nampak cantik ataupun mahal, semuanya hasil dari keluaran designer itu sendirilah. Jadi bila nak pergi ke UK tu, bila sudah belajar, saya akan apply kerja semua. Nak apply juga bukan senang juga ya, sebab subjektif ni dunia kreatif. Ada orang suka, ada yang tidak. Jadi bila kerja tu, kita kerja bersungguh-sungguh. Bila perangai saya, kadang-kadang saya tak puas hati. Dah lama kalau saya buat benda yang sama, saya tidak puas hati. Jadi company kedua saya di UK tu memberi saya kebebasan. Agak friendly environment ya. Memberi saya kebebasan membuat freelance, membuat apa saja yang saya suka. Lepas tu dalam satu hari tu terjadinya kisah train delay ya, saya nak pergi ke kerja. Jadi saya masuk kedai buku ni, ada satu majalah mengatakan mencari designer baru untuk awards show. Jadi saya tengok terpikat. Saya rasa masa inilah saya nak buktikan anak Malaysia, anak Asia membuat sesuatu di mata dunia United Kingdom. Sebab dia kata masuk dalam TV, dalam majalah semua ya. Jadi saya call sampai office saya call, saya kata saya bekerja di company, jadi saya tak boleh guna barang-barang company. Saya hanya guna lukisan tangan untuk presentation pertandingan ni. Dia kata tak apa, buat apa saja. Saya hantar, saya dapat. Tapi dapat tu memang seronok sebagai kita, sebab orang tak kenal kita. Walaupun company saya tu yang saya bekerja agak besar, tapi sebagai seorang individual, orang tak kenal. Jadi saya kata masalah saya pula lepas tu, mana nak dapat duit, mana nak dapat barang-barang yang saya nak guna tu. Sebab dia bagi price ya, lampu macam ni, bilik hiasan tu macam ni, harga yang diorang perlukan. Jadi sebab saya bekerja, saya banyak membuat kontak dengan organisasi lain ya, seperti organisasi perabot, lighting dan kertas dinding. Jadi saya kontak dia orang untuk bagi sponsorship. Sponsorship selalunya orang nak duit ya. Sponsorship selalunya barangan dan akan diambil balik lah ya. Jadi dia orang sanggup. Ada yang datang dari Germany sanggup menghantar, dan ada juga yang menolak sebab saya tak terkenal, jadi orang tak nak lah nama dia orang atas Nick A. Ramlee ya. Jadi itulah salah satu usaha yang saya buat sendiri. Lepas itu saya teruskan lagi lah. Lepas tu dalam satu masa media sosial juga popular di pertengahan dan akhir tahun 2000. Ada seseorang organisasi di Amerika
terlihat Facebook saya. Jadi dia kata, boleh tak kami nak interview anda sebagai designer di Asia dan juga di United Kingdom untuk majalah mereka. Saya interview, saya balas soalan tu, dia buat 2 feature. Satu mengenai hiasan saya dan satu mengenai peribadi saya. Lepas itu sebulan 2 bulan lepas tu mereka menghantar email lagi, kata dia orang suka cara saya menulis ataupun gambar-gambar saya, boleh tak bagi dia orang inspirasi saya ingat ke untuk menolong dia orang macam mana nak layout magazine. Rupanya dia kata kita orang actually nak bagi you column, bulanan kolom, tapi sekarang ni bukan majalah lagi, dah tukar kepada online sebab zaman tu ya. Jadi saya kata okey, dia kata bayaran tak banyak, dia kata. Jadi saya kata kalau bayaran tak banyak, saya nak semua copyright dan apa saja yang saya tulis adalah hak cipta saya dan saya bebas menulis apa topik. Jadi dia memberi, lagi sekali dia memberi kebebasan dan itu saya lakukan. Teruslah, tapi sebab ekonomi dah meleset, jadi magazine ni pun berundur diri lah ya, sebab magazine tak tahan lama kan. Lepas tu saya buat pula di UK, ada kolom saya sendiri di UK dan juga yang lain-lain. Malaysia juga saya ada tulis 2-3 ya, majalah dan dia surat khabar. Betul, dan saya ada melihat coretan hasil nukilan Nick A. Ramlee ni memang hebat orangnya. Begitulah saudara, bermula daripada bawah. Yang penting keyakinan nak buat benda sesuatu tu kan. Kita kena buat. Baik, apakah sebenarnya kepakaran Nick? Kepakaran saya adalah dari segi aturan plan itu ya. Maksud saya aturan ni adalah perjalanan seseorang individu di dalam rumah diorang, pejabat diorang ataupun orang ramai di dalam hotel ke ataupun departmental store. Jadi itu salah satu kepakaran saya, dan juga saya tahu menggunakan warna, corak dan lampu yang bersesuaian untuk setiap individu yang datang untuk khidmat saya. Jadi saya punya projek selalunya lain daripada yang lain ya, tak sama. Kalau orang tengok Nick A. Ramlee, apakah konsep Nick A. Ramlee? Bukan merah sahaja, bukan coklat, bukan warna alam. Konsep saya adalah tekstur. Saya suka barang-barang yang boleh dipegang. Kalau orang nak tengok, orang nak pegang, dan itu membuat satu idea orang bercakap. Contohnya macam kain ni ya. Kalau nak sentuh kan boleh pegang tu kan. Jadi kita tengok, kita nak pegang. Itu salah satu saya punya kepakaran. Ya, dan juga bekerja untuk bajet pelanggan saya. Saya tidak akan terlebih bajet, dan saya juga tidak akan memotong kos pelanggan saya. Kalau dia kata 3,000 untuk sesuatu kerusi, saya akan cari dalam lingkungan harga itu. Kecuali kalau dia nak sangat 6,000, saya terpaksa bagi tahu dia orang kalau sanggup tak apa, kita tolak sikit harga yang barang-barang lain. Itulah sentuhan ataupun kelebihan mereka hiasan dalaman hebat ini, Nick A. Ramlee. Kita akan berehat seketika, akan kembali bersama Nick A. Ramlee selepas ini. Bertemu kembali, dan Nick, anda pernah dipanggil untuk memberi komen pereka-pereka di Hollywood. Bermakna komen profesional anda begitu tinggi nilainya. Jadi boleh tak ceritakan sejauh manakah penglibatan anda memberi komen-komen terhadap pereka-pereka di UK sendiri? Okey, ini bila kita artis Hollywood tu adalah projek dari designer lain membuat projek untuk artis-artis Hollywood pilihan mereka. Diorang tak jumpa artis Hollywood itu. Diorang menggunakan nama dan karisma aura artis-artis yang terpilih. Jadi diorang menghiasi bilik mandi, bilik kamar tidur dan juga bilik ruang tamu. Siapa antaranya? Antaranya adalah Jennifer Lopez, George Clooney dan juga Simon Cowell. Ramai lagi ya. Tapi saya diberi peluang memberi kritikan saya, pandangan saya terhadap designer lain. Siapa designer mana tak nak komen designer lain ya. Jadi saya kata okey, saya tak akan melepaskan peluang ini. Saya tengok, tapi ingatan saya itu adalah Jennifer Lopez ke tidak, tapi dia tak ada ya. Dia tahulah projek tu ya. Untuk Idol Home Show di London bersama dengan Madame Tussauds London juga ya. Jadi saya pergi, saya tengok dari segi Jennifer Lopez punya bilik, memang bersesuaian dengan nama dia dan karisma dia, sebab ada dengan lampu chandeliernya, ada sauna dan juga bling-bling ada di situ. Mereka menggunakan wallpaper dan cat itu golden dan berbunga-bunga ya, bersesuaian. George Clooney, saya rasa designer tu gagal menghasilkan nama George Clooney, because George Clooney adalah lelaki yang gagah perkasa ya dalam filem dan karismatik dia juga ya. Kalau dia jalan dalam bilik pun kita tahu itu adalah George Clooney ya, selebriti yang besar. Jadi bila saya masuk, dia menggunakan cermin dengan corak berbunga-bunga dan juga dengan warna gold-gold, agak kewanitaan
Jadi saya beritahu producer masa tu, boleh ke saya nak kritik sebab nanti kan orang tak suka. Dia kata no, kritik saja apa you nak. Jadi saya katakan dalam video itu sendiri, saya katakan memang tidak bersesuaian untuk George Clooney. Jadi saya kata kalau George nak ambil saya, panggil saya, ini nombor saya. Itulah ya salah satu. Simon Cowell pula dalam bilik air dia bersesuaian lah ya, sebab dia pun nama terbesar juga ya, dengan gambar yang besar memandangkan landscape New York saya rasa, sebab beliau selalu keluar negara ya. Jadi itu bersesuaian lah juga dengan beliau. Jadi mereka-mereka hiasan di luar negara tak marah kepada dia? Itu saya tak tahu, mungkin dia marah, mungkin tak. Tapi seronok ya, kita tengok designer lain punya kerja, kita beri kritikan. Kritikan maksudnya bukanlah kritikan yang menjatuhkan maruah seseorang ya, kritikan untuk kita belajar bersama. Membina. Jadi membina ya. Saya tengok cara dia orang pun saya seronok juga tengok, tapi kita pun tahu sama ada terjadinya setiap design konsep yang kita lahirkan. Tapi saya yakin mereka memilih melantik Nick untuk beri kritikan tu atas credibility Nick sebenarnya. Alhamdulillah, kemungkinan. Ya, bukan kemungkinan, itulah kepastiannya. Dan Nick juga bukan saja di US, bukan saja di UK. Namun Nick juga tersohor sehingga ke India, memberikan sentuhan kepada selebriti di India. Boleh cerita sikit? Okey, selebriti di India ni, masa ni projek saya bersama dengan company yang saya bekerja. Yang pertama di London. Diorang memang ada another company dekat Mumbai ya. Jadi satu hari tu orang majikan saya dia kata, Nick, kita orang ada projek besar dengan pelakon South Indian ni. Saya tahulah pelakon-pelakon Bollywood, tapi untuk South Indian actor saya tak kenal ya. Jadi anak majikan saya tu datang, oh Nick, gambar dia besar dekat India tu, besar. Orang pun macam suka-suka panjat-panjat rumah dia. Projek kita orang untuk buat rumah dan design. Tapi saya rasa macam mana saya nak buat, saya tak kenal dia kan. Saya nak pergi India ke? Seronok juga kau nak pergi. Dia kata tak. Dia nak tengok lukisan you. Kata sebab tak boleh pakai lukis je, tak kenal orang yang kita nak lukis. Jadi majikan saya pula kata, ini semua bergantung kepada kamu. Kalau tak dapat, saya blame awak. Kalau dapat, saya suka awak. Saya kata, ya Allah, macam mana kita nak buat ya. Jadi saya kata, okey, saya tulis bilik tidur. Saya lukis bilik tidur. Saya lukis je, tak tahu apa. Diorang hantar ke India dengan majikan pergi. Saya tak pergi ya. Pergi, lepas tu seminggu kemudian dia kata, oh Nick, dia suka dengan lukisan you. Jadi kita dapat projek. Oh baguslah, saya rasa baguslah. Tapi kerja saya lagi banyak lah ya. Lepas tu dia pun datanglah dari India, datang ke kota London, berjumpa. Orangnya amat pemurah ya, bukan bersahaja. Bukanlah tinggi hati ke. Jadi tak sangka pun dia adalah pelakon begitu popular di South India. Dapat naik gaji tak? Rahsia. Mungkin dapat. Baiklah, berdasarkan pengalaman Nick ya, luas pengalamannya, apa bezanya cita rasa orang Malaysia yang hiasan dalaman orang Malaysia dengan orang di barat? Apa bezanya, ketara yang saya lihat? Bezanya mungkin saya nak katakan juga ya, sebab banyak orang kata di Malaysia atau di negara Asia tidak banyak terdapat keluasan minda untuk melihat benda-benda macam hiasan dalamannya. Tapi dunia kita ya, Kuala Lumpur, Malaysia terbuka dengan berbagai-bagai cara hiasan dari Amerika, UK, Europe dan juga negara-negara Asia lain. Di mana di UK hanya tertakluk kepada Amerika dan di UK dan European. Diorang tak tengok sangat Asia punya style ya. Tapi tidak boleh dinafikan barang-barang di UK ataupun di Europe juga di US lebih bermutu berbanding dengan barang buatan kita. Ya, bukan nak mengundurkan diri negara kita, tapi kualiti itu tak dapat disamakan lagi ya. Perbezaan bagi klien pula, di Malaysia klien ramai suka mencampurkan aduk hiasan dalaman diorang. Rumah diorang, rumah banglo ke, rumah teres ke, apartmen, diorang nak, oh saya nak English style bahagian living room, saya nak bahagian kampung di dining room, tapi open plan. Jadi susah ya. Di mana di Amerika ataupun di UK pula mereka kata saya nak moden, jadi semua moden. Kalau dia kata saya nak vintage, barang-barang lama, kita satukan tu. Jadi itu perbezaan Malaysia dan UK. Juga untuk mendapatkan khidmat pereka hiasan ya, di UK akan mencari orang yang betul-betul bertauliah. Di Malaysia kalau kita dengar orang tu boleh hias, ambil orang tu. Jadi janji murah. Diorang nak murah, dia ambil. Walaupun bukan pereka hiasan dalaman, orang fashion ke orang lain yang tahu buat sikit, diorang panggil ya. Jadi bila kita buat cara macam tu, kita punya hiasan dalaman tu tak terserlah
Sebab interior designer bukan seorang yang membuat rumah itu cantik ya. Interior designer perlu memahami pelanggan, individual dia orang, apa dia orang suka dan apa yang dia orang tak suka. Kadang-kadang dia orang tahu apa dia nak tapi dia orang tak dapat nak keluarkan. Jadi kita kena keluarkan dari segi lukisan dan barangan yang akan dia orang belilah. Baik, itulah perbezaannya. Itulah faktor-faktor yang perlu dititikberatkan oleh seorang pelukis hiasan yang profesional. Baik, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini, Nick nak kongsi tips-tips dan juga perancangan masa depan beliau. Jangan ke mana-mana. Dan kita masih lagi nak bercerita tentang Nick, orang yang istimewa, nak mengenali karakter Nick. Mempunyai hobi menulis. Ya. Apakah yang ditulis oleh Nick? Ada buku kat tangan ni tu boleh ada kongsikan? buku saya. Ini adalah buku pertama saya ya. Dorang sama. Saya memang meminati muzik dari kecil lagi. Nak jadi penyanyi, saya tak boleh menyanyi. Nak jadi pelakon pun tak tahu berlakon kan. Jadi dari peminat saya meminati lagu tu, saya rasa satu hari saya lahirkan buku ini. Tercetusnya idea ni semasa saya buat master's study saya ya. Secara kebetulan tiba-tiba kita masa tu internet kat rumah tak banyak guna sebagai student ya. Kita gunakan facility university. Bila saya research nama dia, keluar semua bahan-bahan. Jadi saya menghimpun segala bahan-bahan yang ada mengenai Donna Summer. Saya print dan saya simpan. Bila saya dah habis buat master saya tu, sebab kita buat thesis ya, jadi saya suka menulis. Bukan saya ni kata pakar penulis, tapi berminat juga. Jadi saya suka-suka, saya compile dalam file dan saya tulis sendiri. Jadi dah lama tu bila saya tulis sendiri, saya rasa cuba kita print tengok macam mana buku sendiri. Saya print ya dalam 200-300 muka surat. Dah lama tu saya rasa, sebab saya seorang yang tak suka buat kerja separuh jalan. Apa-apa saya buat, saya kena habiskan. Jadi bila tahun 2008, saya kata, apa kata kalau saya tanya orang macam mana nak terbitkan buku ni, berminat ke tidak orang. Ada yang ketawa kat saya lah ya, kawan-kawan kata, apa nak tulis, Donna Summer dah jatuh, bukan Beyonce kan. Beyonce kan. Jadi saya kata tak apa, saya dah tulis, saya nak buat juga, nama dia masih tinggi. Jadi adalah pihak yang suka dengan cara saya. Jadi lepas itu semua sejarah lah. Buat ya, lepas tu saya juga saya juga interview orang-orang dalam music industry di luar negara, Amerika, UK, Europe dan juga di Malaysia. Nak tahu pendapat setiap individual ni terhadap lagu-lagu Donna Summer. Itulah atas dan bangunnya lagunya, jadi saya tulis dan sinilah dari segi research semua. Antara lagu-lagunya yang popular diminati oleh Nick? Diminati oleh saya, lagunya adalah lagu Work That Magic. Orang tak ramai kenal lagu tu sebab orang kenal dia dengan lagu-lagu rancak ya. Work That Magic adalah lagu chill out. Ya, relax ya. Sampai sekarang pun masih macam dengar lagu sekarang ya, lagu moden. Tapi lagu popular beliau yang saya suka seperti Love to Love You Baby, Bad Girls, She Works Hard for the Money. Saya rasa bila saya sebut tu adalah individu yang tengok malam ni tahu lah lagu-lagu tu ya. Boleh terimbas kembali. Jadi bercerita tentang orang yang mempunyai nama besar, apakah pencapaian, kejayaan terhebat Nick setakat ini yang Nick rasa you are there? Saya rasa saya masih tak di situ lagi. Saya masih mencari-cari ya pintu yang utama tu ya. Saya rasa kepuasan yang saya buat adalah dari segi apa yang saya ingin share bersama peminat hiasan dalaman, seperti menulis, mengeluarkan buku ini dan juga insya-Allah buku interior design saya juga akan dikeluarkan tak lama lagi, sama ada bersama company ataupun secara Nick and Randy Enterprise. Saya akan unsurkan itu semua ya. Jadi itulah buat projek seperti Tring juga saya buat projek untuk kita punya Prime Minister ke? Mana tahu kok dengar malam ni ke boleh panggil saya akan datang bagi diskaun yang percuma. Manalah tahu ya. Itulah pencapaian saya ya, yang terbesar adalah dikenali. Itu adalah bagus. Baik, antara tips-tips yang mungkin boleh Nick kongsikan kepada mereka yang baru nak mencipta nama, adakah perlu mereka keluar negara? Sebab sudah menjadi satu bagai sentimen ataupun pandangan masyarakat negara kita. Biasanya mereka yang berjaya di luar negara akan lebih diangkat berbanding dengan yang memulakan langkah di dalam negara. Pandangan Nick sendiri? Pandangan saya, kejayaan itu tidak perlu pergi jauh. Kita guna barangan yang ada di Malaysia. Kalau kita orang Malaysia, kita tak mestinya keluar negara ya. Buat apa yang terbaik. Originality itu, yang tulen itu penting. Rekaan kita mesti tulen dan orang ingat. Jangan kita copy atau tiru dari rekaan yang kita lihat showroom ke, majalah ke. Sebab saya tengok ramai designer, memang ramai ya di dunia ni, banyaknya meniru. Jadi kita tengok designer A, B, C, kebanyakannya sama style. Ya, yang penting tu unik.
yang kita ada. Macam saya tadi, saya kata tekstur. Ada designer mungkin hanya menggunakan warna-warna alam. Itu yang penting. Kalau luar negara, memang dah rumlah dunia lah ya. Bila kita keluar negara, negara asal tu akan membanggakan anak-anak watan yang berjaya di luar ya. Di Amerika juga. Amerika datang ke UK, jadi berbangga. Tapi yang penting tu kerja kuas, jangan malu. Kita kena ada confidence pada diri kita. Bersuara itu penting kalau nak berjaya. Sebab dalam majikan-majikan pun ramai orang yang tak berani bersuara. Kalau ada yang tak betul ataupun yang rasa tak bersesuaian, kita kena mengeluarkan perasaan kita dengan cara profesional. Bukan nak marah ke, menjerit ke ya. Itulah untuk menjadi berjaya, dan sesiapa yang teringin nak berlayar keluar negara ke, kena ingat itulah saran saya. Dengar tu ya, tuan-tuan dan puan hadirin sekalian. Satu tips yang cukup istimewa, khas istimewa daripada seorang pereka hiasan dalaman yang telah pun menempa nama di luar negara. Jadi kami dari 9 soalan sentiasa mendoakan kejayaan Nick. Terima kasih. Akan balik di Malaysia, akan menetap di Malaysia dan memulakan operasi di Malaysia tak lama lagi kan? Tak lama, insya-Allah saya teringin membuka kecil je Nick A. Ramlee punya organisasi ke. Insya-Allah memang kali ini memang saya rasa berjalan lah. Follow Nick A. Ramlee page untuk Facebook, Instagram Nick A. Ramlee Interior Design, Instagram. Blog saya juga ada design-design, banyak gambar-gambar yang saya lihat saya akan sharekan, ataupun terus ke website saya www.nickramlee.com. Dalam tu ada link. Mudah-mudahan Nick akan mulakan operasi syarikatnya tak lama lagi, insya-Allah. Syarikat kecil. Syarikat kecil. Nama pun tak besar ya. Bila cakap tadi macam besar-besar, nama saya biasa je ya. Selayaknya kita telah memberi penghargaan kepada Nick kerana membawa nama Malaysia harum ke luar negara. Jadi kami di 9 Soalan cukup berbesar hati, berbangga dapat bertemu empat mata dengan Nick, berkongsi pengalaman perjalanan cerita di mana ada kehendak di situ ada jalannya. Baik Nick, terima kasih banyak atas peluang ini. Pasti di luar sana teruja dari kejayaan Nick, dan pasti ada yang akan mengikuti jejak langkah Nick, insya-Allah. Dan kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.